Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita sambung minggu ini dalam CTU 152 penghayatan etika dan peradaban dalam bab yang seterusnya, iaitu bab akhlak dalam peradaban Islam. Okey. Untuk kursus ini, maknanya lepas kursus ini kita nak tengoklah kenal pasti kaitan antara akhlak dengan peradaban manusia. Lepas tu kita nak analisalah isu-isu yang berkaitan dengan fahaman agama. Okey. So, hari ini kita akan tengok tentang asas akhlak dan peradaban manusia. Lepas tu akhlak dalam Islam. Seterusnya kita akan tengok tentang perjanjian Al-Mitsaq. Apa itu perjanjian Al-Mitsaq? Dan yang terakhir kita akan tengok tentang konsep agama dari perspektif Islam. Okey. So, untuk permulaan ini kita perlu fahami bahawa akhlak ini merupakan satu elemen yang wajib, kan? Dia perlu ada dalam jiwa setiap individu bagi mengakhirkan satu peradaban ataupun ketamadunan yang berjaya, kan? Menurut Ibn Khaldun, turun naiknya sesebuah negara dan tamadun dia banyak bergantung kepada sejauh mana umat itu berpegang kepada nilai-nilai akhlak dan etika yang tinggi. Isu berkaitan bagaimana kepentingan akhlak itu dalam membentuk tamadun kita sudah bincangkan, dan bagaimana keruntuhan akhlak yang berlaku itu boleh menyebabkan keruntuhan tamadun, kan? Okey. Daripada konteks ini, keruntuhan akhlak boleh menyebabkan masyarakat kurang daya tahan untuk melawan pengaruh asing, kan? Masyarakat menganggap apa saja yang datang dari luar, kan? Tak kisahlah dari barat atau dari timur, adalah satu trend kemodenan atau kemodenan yang harus diikuti, kan? Perkara yang baik tiada masalah untuk kita ambil, kan? Tetapi kita harus tapis tentang perkara-perkara lain. Okey. Jadi untuk menjayakan sebuah peradaban dan menghayati konsep akhlak yang baik, seorang individu tersebut perlu faham agama dan kepada Quran dan Sunnah. Ya, dalam satu hadis, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Kan? Maksudnya orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Okay, itu penekanan daripada hadis. Peradaban itu merujuk kepada sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa selain kemajuan sosial dan kebudayaan bangsa tersebut. Okay. Istilah lain yang kita merujuk kepada peradaban ini antaranya hadarah dengan hadaratul islamiyah, ataupun umran ataupun madaniyah, ataupun civilization. Okay. So, menurut Syekh Said Qutb, tamadun Islam adalah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh masyarakat seperti sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi, kebudayaan yang berteraskan syariat Allah serta bercirikan nilai-nilai moral Islam. Okay. Menurut Abu Bakar Hamzah, tamadun itu sesuatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia berlandaskan agama. Okay. Jadi asas peradaban dalam Islam itu ada 4 perkara, kan? Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga syariah, dan yang keempat ilmu. Okey. So akhlak, kan? Kita nak berbicara tentang akhlak pada hari ini, iaitu apa itu akhlak? Akhlak itu berasal daripada perkataan Arab khuluq yang bermaksud budi pekerti, kan? Daripada sudut istilah pula, akhlak itu merujuk kepada tingkah laku, tutur kata, penampilan atau imej diri yang berlandaskan kepada ajaran Islam. Okey. So, akhlak dan iman dia adalah satu yang sangat rapat, kan? Dua elemen ini sangat penting dalam satu proses melahirkan insan yang hebat. Okey. Akhlak itu kita bahagikan kepada dua, kan? Satu akhlak mahmudah, satu lagi akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang baik, dan akhlak mazmumah itu akhlak yang keji, akhlak yang ditolak, kan? Yang kita perlu tolak. Okey, berkaitan akhlak ini menurut Islam ada beberapa ciri lah. Okey, kalau tengok contoh ciri yang pertama, akhlak itu berasaskan wahyu, kan? Maknanya ada panduan dalam Al-Quran, contohnya yang menerangkan bagaimana manusia itu patut berakhlak, kan? Patut jiwanya bagaimana, kan? Interaksi dengan manusianya bagaimana, kan? Dan juga panduan daripada Nabi SAW, bagaimana Nabi berinteraksi dengan manusia yang lain, bagaimana Nabi itu berinteraksi dengan alam, kan? Itu adalah satu bentuk akhlak, kan? Jadi benda itu berasaskan wahyu, kan? Akhlak itu juga berkaitan dengan perjanjian dengan Tuhan, kan? Ini yang kita akan bincangkan nanti tentang konsep Al-Mitsaq. Okay. Akhlak itu berkait dengan akidah dan syariah,
kan. Bagaimana kita telah jelaskan sebelum ini, bagaimana akidah itu, kalau kita metaforakan, akidah itu satu akar, kan, syariah itu batang kepada pokok, dan akhlak itu adalah hasil, kan, ataupun buah daripada pokok itu, kan. Akhlak itu juga bermula dari dalam diri, kita berbicara tentang jiwa, kan. Dia menjadi satu yang natural untuk kita react terhadap satu perkara, kan. Dan akhlak itu tetap dan tidak berubah. Maknanya perkara yang baik itu tetap dan tidak berubah. Okey. So mengikut Imamul Ghazali ada 4 asas akhlak yang mulia. So yang pertama, kebijaksanaan. Okey, kebijaksanaan ini dapat membezakan yang benar dan salah. Okey. Yang kedua, keberanian menahan atau mengarahkan kemarahan dengan menggunakan akal. Okey. Yang ketiga, kebersihan jiwa bagi menahan keinginan syahwat dengan mendidiknya untuk tunduk kepada akal dan syarak. Okey. Dan yang keempat, keadilan, iaitu kekuatan jiwa yang boleh mengatasi sifat marah dan keinginan syahwat lalu membimbingnya ke arah kebijaksanaan. Menurut Ibn Miskawih mengeluarkan teori dalam mengatasi keruntuhan akhlak, kan. Ibn Miskawih mengatakan kita perlu ada satu pegangan agama yang mantap. Okey. Yang kedua, perlu ada usaha daripada individu untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak itu, kan. Yang ketiga, kita perlu mengetahui hakikat jiwa manusia. Maknanya kita perlu memahami bagaimana kenapa manusia itu melakukan satu perkara contohnya, dan daripada situ baru kita dapat mencari penyelesaian, kan. Yang keempat, menjalani hidup bermasyarakat, kan. Maknanya dengan menjalani hidup bermasyarakat itu apa maksudnya? Manusia itu saling tegur-menegur dan sebagainya untuk memastikan komuniti ataupun masyarakat itu hidup dalam keadaan yang bahagia, kan. Seterusnya, yang kelima, bersahabat dengan orang yang baik. Pemilihan kawan yang baik itu juga penting, kan. Dan yang terakhir adalah mengambil berat terhadap rawatan rohani, kan. Apa tu maknanya? Elemen-elemen ibadah contohnya, kan. Elemen-elemen penenangan jiwa itu penting, kan, dalam membantu kita mengatasi keruntuhan akhlak. Okey, dalam konteks barat contohnya, kalau kita tengok sekarang berlaku krisis akhlak yang agak kritikal di barat, di mana anak muda hilang kehormatan terhadap ibu bapa, anak muda hilang kehormatan terhadap guru, even masyarakat pun macam kelam kabut, kan. Hidup tidak tenang, berlakunya pembunuhan dan sebagainya, kan. Jadi kalau kita tengok, mungkin salah satu punca berlakunya krisis ini adalah kerana proses sekularisasi. Apa maksud sekularisasi? Itu adalah pemisahan antara agama dengan kehidupan lah, kan. Dan kalau kita tengok, salah satu elemen penting dalam sekularisasi adalah deconstruction of values, kan. Maksudnya pemindahan suatu nilai itu daripada agama kepada bukan agama, kan. Maknanya suatu nilai itu dianggap tidak berkaitan dengan agama, kan. Dalam konteks barat contohnya, dulu masyarakat berpegang teguh dengan agama Kristian contohnya, kan, ataupun yang berpegang teguh dengan yang beragama dengan agama Buddhism atau beragama dengan agama Hindu, tidak kiralah apa agama pun, kebiasaannya nilai-nilai akhlak ini ada diterapkan dalam agama, kan. Setiap agama mengajar pengikutnya untuk menjadi manusia yang baik, kan, berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya. Tetapi bila mana berlakunya proses sekularisasi, proses itu hilang, nilai itu hilang, kan. Jadi berlakulah pemisahan antara akhlak daripada agama, kan. So dan akhlak itu telah menjadi sesuatu yang berkepentingan jasmani, bukan lagi satu yang datang daripada rohani, kan. Dan akhlak itu sudah menjadi sesuatu yang pragmatik, yang sentiasa berubah. Instead of kita tahu akhlak kepada ibu bapa itu kita perlu dia tidak berubah, kan. Bagaimana interaksi kita dengan ibu bapa, interaksi dengan guru dan sebagainya sepatutnya tidak berubah, kan. Perlu ada penghormatan dan sebagainya, kan. Tetapi bila mana berlaku macam ini, dia dah jadi pragmatik, dia dah jadi berubah. Okay.
So kesannya agama itu dah menjadi suatu pengalaman subjektif manusia, dan dah jadi subjektif experience, kan. Dia bukan lagi jadi suatu yang manusia lalui setiap hari, kan. Dan agama itu menjadi satu produk budaya, kan. Dia dah jadi satu cultural product. Dia bukan lagi sesuatu yang, again, dia bukan lagi sesuatu yang kita lalui, kan. Agama itu dianggap sebagai social phenomena, kan. Dan nilai-nilai agama itu dah terbuka kepada perubahan. Dia dah open to revision. Okay. So satu lagi tentang kesan sekularisasi ini, agama itu hanya layak berada pada ruang dalaman dan tersendiri dalam kehidupan manusia. Yang maknanya dia ada dalam private and personal domain of human life. Okay. Dan agama itu tidak lagi dianggap sebagai saluran ataupun alat yang saintifik dalam keilmuan. Okay. So konsep agama ataupun daripada sudut Islam kita berkata tentang konsep ad-din, kan. Ad-din itu menyembah diri ataupun lambang ketaatan kepada Allah SWT. Terdapat 4 makna semantik bagi istilah ad-din. Okey, yang pertama keberhutangan. Dia berasal dari kata ad-dain, kan. Seterusnya menyerah diri, adzal wasta'bad. Seterusnya kuasa dan hukuman, al-hukm was-sultan, dan kecenderungan tabi'i. Okey. So yang pertama keberhutangan, kan. Berasal daripada perkataan dana ad-dain, kan. Dia adalah sesuatu yang mengikat. Maknanya dalam kata lain, dia bukan, bila kata kita konsep berhutang ini, dia bukan sesuatu yang milik kita, kan. Dia adalah satu pemberian yang harus dipulangkan. So disebabkan kita ini berhutang dengan Tuhan, kita akan merendah diri dengan penghutang kita, iaitu Allah SWT, kan. Dan disebabkan kita berhutang, maksudnya kita bermula dengan sesuatu yang tiada daripada Allah yang ada. Okey. So konsepnya adalah berkait dengan hutang diri dan kewujudan kita ni. Maknanya kewujudan kita ini adalah satu hutang dengan Allah SWT, kan. Dan ia berkait dengan konsep mamluk, di mana maksudnya kita ini dimiliki oleh Tuhan, kan. Dalam surah As-Saffat ayat 53, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun." Adakah sudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas apa yang telah kita lakukan. Okey. So ia berkait dengan pengembalian diri kepada hakikat asali manusia, iaitu tunduk menyerah kepada Allah SWT. Okey. Dan ia berkait dengan tujuan manusia itu juga, iaitu kita ini hanyalah hamba, kan, hamba Allah SWT. Okey. Makna yang kedua, iaitu keadaan takluk dan menyerah diri, kan. Dia berkait, dia susulan daripada keberhutangan manusia itu kepada Tuhan tadi, kan. Dia berkait dengan konsep ubudiyah, iaitu tujuan penciptaan manusia. Kita tengok surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun," kan. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Okey. Maknanya tujuan penciptaan manusia dan juga jin dalam konteks ini adalah untuk beribadah kepada Tuhan, kan. Dan bentuk ibadah itu bagaimana? Bukannya bentuk ibadah secara ritual, solat, puasa semata-mata, tetapi bagaimana kita memakmurkan bumi itu juga merupakan satu konsep ibadah. Okey. Tetapi bila mana kita sedar bahawa kita ini hanyalah satu hamba, kan, yang dicipta untuk melakukan ibadah, maknanya kita membuat sesuatu itu ada tuannya, kan, ada Tuhan yang akan menentukan segala-galanya, kan. Maknanya kita ada konsep penghambaan itu. Okey. Makna yang ketiga adalah tentang kuasa dan daya menghukum. Okey. So agama itu merupakan penjelmaan kuasa Tuhan yang mutlak. Dalam konteks kita percaya tentang konsep syariah, kan. Dan kita juga percaya tentang Yaumuddin atau Yaumul Qiyamah, kan, iaitu hari ketika tiada lagi kuasa lain yang boleh mendakwa kebenaran, kan, ataupun hari pembalasan. Okey. So Rasulullah SAW sebagai penguasa yang utama, iaitu ad-dayyan, telah memberikan contoh syariah yang harus diikuti. Okey. Makna yang keempat, fitrah insan. Okey. So fitrah asal manusia ini adalah tunduk dan patuh. Maknanya kita suci bersih, kan. Dan Islam itu merupakan satu agama fitrah. Islam ini menjadi tempat rujukan ketinggi kepada manusia.
Dan manusia itu juga perlu merujuk kepada sunnatullah, maknanya ketentuan Allah kan. Dia juga merujuk kepada susunan yang dan ketetapan yang ada dalam kejadian yang diciptakan oleh Allah SWT. Okey. Seterusnya kita bincang tentang konsep al-mithaq ataupun disebut dalam terjemahannya perjanjian asali kan. Menurut Sayyid Naqib Al-Attas, mithaq bermaksud perjanjian asali dan persaksian manusia terhadap ketuhanan Allah sebelum kewujudan manusia di dunia ini. Okey. Persaksian manusia terhadap ketuhanan bermaksud manusia wajib beribadah dan hanya menyembah Allah dalam segala hal yang dilakukan di dunia serta sebagai cara pegangan hidup atau ad-din. Okey. Mithaq, apa itu mithaq atau perjanjian asali? Itu adalah perjanjian yang telah diikat ketika di waktu sebelum perpisahan antara manusia dengan Allah SWT serta para nabi. Maknanya ini kalau kita nak istilahkan mungkin ketika roh ditiup kan sebelum kita lahir di dunia. Okey. So apa kepentingan mithaq ini? Yang pertama dia adalah persaksian manusia yang pertama terhadap rububiyah Allah SWT. Maknanya ketika itu kita telah berjanji bahawa kita ini akan menyembah Allah. Kita ni adalah hanya hamba Allah di muka bumi ini. Kita turun dan dihidupkan untuk memakmurkan bumi, menjadi hamba, beribadah kepada Allah SWT kan. Jadi ia merupakan satu permulaan agama dan penghambaan, dan dia mewujudkan satu fitrah asal manusia, iaitu kedudukan jiwa natiqah kan, berkata-kata kepada Tuhan kan. Dia juga adalah satu permulaan ukhuwah antara manusia, dan dia ada dua dimensi perhuntangan antara luaran dan dalaman. Okey. Apa kepentingan al-mithaq ini? Menurut Al-Attas, dia mengembalikan manusia kepada agama. Kan? Maknanya kita perlu ingat bahawa kita dulu pernah berjanji dengan Tuhan. Kan? Dia juga merupakan lambang ketaatan manusia kepada Tuhan, yakni Allah SWT. Dan dengan peringatan terhadap al-mithaq ini, kita akan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Kita akan menguatkan ukhuwah sama Islam. Kita akan ada rasa keberhutangan ad-dain kepada Allah SWT, dan dunia ini hanyalah satu pinjaman. Maknanya bila sampai masa kita wajib tulangkan sebagaimana kita meminjam kan. Dan dia merupakan satu kebebasan manusia untuk memilih walaupun dalam pilihan yang terhad. Okey. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam daripada tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka kan. Sama ia bertanya dengan firman-Nya, alastu bi rabbikum kan, bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala, mereka semua menjawab benar, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, iaitu tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Maknanya ketika dulu kan, ketika dikeluarkan dari tulang rumah mereka itu, kita ni telah menjadi saksi terhadap diri kita sendiri kan. Kita telah bertanya, Tuhan Allah telah bertanya kepada kita, bukankah aku Tuhan kamu kan? Dan kita telah menjawab, kita semua telah menjawab, benar engkaulah Tuhan kami kan? Kami menjadi saksi kan. So konsep agama dari perspektif Islam, kita tengok Islam ini sebagai manifestasi ad-din yang sebenar. Dia merupakan satu penyerahan menurut kaedah yang ditentukan oleh Tuhan. Ini menurut syariah Muhammadiyah sebagai syariah yang terakhir. Okey. Dan Islam ini merupakan satu-satunya agama yang ditanzilkan, yang diturunkan, revealed religion, yang masih ada sebagai agama yang universal dan sempurna sejak dari mula. Ciri-ciri agama dalam Islam berdasarkan tanzilan wahyu yang tetap dan tidak berubah kan. Kita tak boleh berubah kan apa yang diturunkan. Dia teraskan ketuhanan yang esa, iaitu tauhid sebagai asas kebenaran agama. Agama itu sebagai asas kehidupan akhlakiyah, iaitu dia ada ketundukan dan penyerahan jiwa, dan rohani kan, maknanya jiwa kita itu mengawal jasmani. Okey. So asas utama dalam ajaran Islam, macam kita bincangkan, ada 3 akidah syariah akhlak. Akidah itu berkait dengan sistem kepercayaan kan, dia merupakan satu teras dan terangka. Syariah itu adalah hukum hakam kan, itu ritual yang kita lakukan. Dan akhlak kan, akhlak itu adalah satu kesempurnaan agama kan, yang merupakan satu teras kepada adab dan tamadun. Kesimpulannya, agama itu memainkan peranan yang penting dalam pembangunan tamadun.
Okey. So, faham agama dan konsep ad-din yang sebenar akan membantu memartabatkan hidup manusia di sisi Allah SWT. Dan kita perlu kembali ingat kepada perjanjian Al-Mitsaq. Okey. Akhir sekali, salah faham dan taksub dengan sesebuah fahaman secara berlebihan akan membawa kepada kecelaruan dalam mencari identiti diri dan bangsa. Dan ini akan menyebabkan kejaduhan peradaban manusia. Okey. Jadi, cukup setakat itu. Kita akan sambung dalam topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.